Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam sesi pembelajaran membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, tanpa merujuk ataupun betapa kita mempelajari kitab Iqra. Sebelum saya meneruskan pengajaran ini, iaitu saya mohon supaya semua yang telah review lebih kurang 2,800 yang menjadi subscriber, harap dapat bersama-sama itu kita meneruskan pembelajaran kita semua dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain juga dapat bersama. Ada kawan-kawan kita yang tidak berapa pandai membaca, jadi dia perlukan pertolongan, maka kita perlu sharekan kepada mereka supaya mereka juga dapat mempelajari apa yang kita belajar ataupun apa yang saya ajarkan pada hari ini, insya-Allah. Dengan itu kita mulakan sesi kita. Hari ini kita akan belajar membaca surah Wal-Adiyat, iaitu siri yang ke-16. Dah 16 siri. Kita ada surah laziman dan lebih kurang saya akan adakan sampai Wadduha, iaitu 23 siri. Mana kita ada lagi berapa? Lebih kurang ini siri 16, ada lagi 7 siri untuk kita melengkapkan 23 siri. Dan selepas itu kita akan beralih kepada membaca Al-Quran daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampailah kita khatam, insya-Allah, oleh panjang umur saya, insya-Allah. Kita bermula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu ta'awuz. Kemudian kita bermula dengan setiap ayat surah Al-Quran, kita bermula dengan Bismillah, melainkan surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dengan perlahan supaya semua boleh ikut. Kita pergi kepada ayat yang pertama dalam surah Al-Adiyat, iaitu pertama sekali kalimahnya ialah bertemu dengan huruf waw. Baik. Waw di sini berbaris di atas bunyinya wa, iaitu huruf BB yang terbuka. Wa. Baik. Kita dah dapat membunyikan bunyi wa, tetapi kita perhatikan di sana. Huruf waw ini baris di atas bertemu dengan apa? Iaitu dia bertemu dengan alif lam. Alif lam ini saya sebelum ini tidak terangkan tentang apakah alif lam ini, apakah nama alif lam ini. Alif lam ini oleh kerana dia bertemu dengan huruf qamariyah, maka dia dipanggil alif lam qamariyah. Cara membacanya mestilah menggunakan iaitu hukum izhar qamari, di mana lam itu jelas dimatikan bunyinya, iaitu wal. Ingat nama alif lam ini ialah alif lam qamariyah, dibaca dengan izhar qamari. Daripada perkataan qamariyah itu jadi qamari, baca dengan izhar, itu dengan jelas wal. Kemudian kita pergi kepada huruf qamariyah tadi, huruf ain, baris di atas bunyinya a, iaitu huruf tengah halqum, bunyi a, kemudian dia bertemu dengan alif dan dia pula baris di atas, maka kita kena baca dengan hukum mad asli dengan 2 harakah. Bunyinya sama tapi cuma panjang 2 harakah, iaitu a. Jadi kemudian kita jumpa huruf dal baris di bawah, bunyinya di. Kemudian kita jumpa dengan huruf ya, iaitu suku kata ya bunyinya, tetapi dia bertemu dengan alif juga, sama dengan a tadi. Jadi kita kena baca dia panjang. Bunyinya sama juga, baris di atas ya, tetapi cuma kita panjangkan ya. Jadi lebih daripada 1 harakah, iaitu 2 harakah. Kemudian kita mati dengan huruf kita bukan mati, iaitu huruf yang penghabisannya huruf kalimah ini ialah huruf ta baris di bawah, bunyinya ti. Ti, iaitu kita tekan ujung lidah kita ke gigi kaca. Ingat makhraj huruf iaitu ti. Dan berangin pula ni, ta dia berangin, dia bunyi hamas. Ta. Kalau kita baca ta, berada di bawah ti, sama. Baik. Jadi kita bunyikan wal a dia ti. Kemudian dia bertemu dengan kalimah yang bermula dengan huruf dad, itu baris di atas bunyinya dha. Bunyi di atas bunyinya dha. Dad macam mana? Iaitu tepi lidah kita melekat pada gaham atas.
gigi geraham atas, iaitu do dimatikan dengan huruf ba di sana. Ba adalah huruf qalqalah, maka kita kena hukumkan dia dengan qalqalah sughra, baca dengan hukum qalqalah sughra, iaitu ada bunyi lantunan yang perlahan. Dab, tapi ini kita sebut dab jadi kuat. Tetapi apabila kita menyambung dia dengan ha di sini, dia akan sendiri terperlahan. Iaitu ha di sini baris dua di atas bunyinya hal. Tetapi oleh kerana kita wakaf, kita ingat kita dah belajar hukum mad iwad. Mad iwad, jadi dia dibaca dua harakah. Jadikan baris dua itu kepada baris satu. Jadi bertukar jadi macam mad asli. Jadi dabha dua harakah. Cuba kita baca daripada setiap suku kata yang telah kita sebut tadi. Wal adiyati dabha. Baik, selesai kita ayat yang pertama. Jadi saya dah sebutkan satu persatu, jadi mudah nyebutnya. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Baik, bermula dengan huruf fa. Fa baris di atas, bunyinya fa. Fa, huruf gigi kacip pergi kepada perut bibir bawah, iaitu fa. Kemudian fa ini bertemu dengan alif lam, apa dia? Alif lam kamariyah. Alif lam kamariyah sebab huruf mim adalah huruf kamariyah. Baik, saya bagi tahu contoh bagaimana kita tak ingat huruf kamariyah, mim ke, ain ke. Jadi kalau dalam Al-Quran Rasam Osmaniyah, kita akan perhatikan bahawa huruf mim itu tidak bertasydid. Itu menunjukkan dia adalah huruf qamariyah. Dan kita panggil di sini alif lam ini bertemu dengan qamariyah, alif lam qamariyah. Dibaca fa ini dengan izhar qamari dengan huruf lam. Jadi apa yang dia izharkan? Huruf lam itu izhar. Fal. Itu sebab kalau ada tanda mati, itu menunjukkan dalam rasam Osmaniyah kita baca dengan izhar, iaitu fal. Kemudian kita mim baris depan mu, kemudian bertemu dengan waw. Sebelum waw baris depan, dia mesti dibaca dengan mad asli dua harakah, iaitu mu. Perhatikan, saya beralih di sini, muka saya mungkin tak nampak, pak sekerat je. Tapi bunyinya pertama kita bunyi suku kata tadi apa? Fal. Kemudian suku kata kedua mu dengan hukum mad asli. Kemudian kita jumpa baris ra baris di bawah, bunyinya ri, dibaca dengan nifis, iaitu tafkim. Iaitu tafkim. Tarkib, bukan tafkim. Tafkim itu tebal. Tarkib, iaitu nipis. Baca ra dengan nipis. Tarkib, iaitu yang senang ikut bahasa Melayu. Baca ra dengan nipis pasal di baris di bawah. Baik. Kemudian dia bertemu dengan ya baris di atas, ya. Kemudian ada alif di sana, menunjukkan dia baca dengan mad. Bunyinya mad asli, iaitu dua harakah. Bunyi sama, ya, cuma ya tu dipanjangkan dua harakah. Ya. Kemudian ta baris di bawah, ti. Jadi fal mu ri ya ti. Fal mu riyati. Baik, ri PL satu harakah saja, tengok. Fal mu riyati. Satu, dua, satu, dua, satu. Kemudian kita pergi kepada kalimah yang berikutnya. Di dalam ayat kedua ni ada dua kalimah saja, bertemu dengan huruf qaf, iaitu huruf qaf, iaitu makhrajnya, iaitu depan anak tekak sedikit aja ke langit. Kemudian pangkal lidah kita terangkat menyebutnya qaf, baris di atas qa, tetapi dia dimati dengan huruf dal, huruf qalqalah. Maka kita kenalah menggunakan hukum qalqalah sughra, iaitu qada. Qada. Kemudian bertemu dengan ha baris di atas hal, tetapi oleh kerana kita wakaf ni dia bertemu dengan alif, maka kita guna mad iwad. Mad iwad hukumnya jadikan ha ni baris satu saja, iaitu qadha. Tapi ha di sini kerana ada alif ini kena baca dua harakah. Jadi kita mati dengan dua harakah. Jadi cuba kita baca daripada mula. Fal muriyati qadha. Qadha, ingat kakalah sughra, ada bunyi lantunannya. Bila kita sebut dengan makhraj yang betul, dia automatik akan berbunyi.
Baik. Kita pergi kepada ayat yang ketiga, iaitu bertemu dengan mula-mula huruf fa pada sedia atas, serupa juga di sini fa. Jadi bertemu dengan alif lam apa? Alif lam qamariyah. Dibaca dengan apa? Baca dengan izhar. Jadi bunyinya macam mana? Lam itu diizharkan. Fal. Fal daripada makhraj bibi itu fa pergi kepada makhraj lam. Fal. Kemudian kita pergi kepada huruf mim baris di hadapan mu, fal mu. Kemudian ghain di sini baris bawah ri, ri mana ghain duduknya, iaitu hujung halqum. Atas tengah-tengah halqum ni atas hujung halqum, huruf ghain. Ri, kemudian dia bertemu dengan ya di sini, ya pula baris di bawah. Ghain baris bawah menjadi baca dengan mat asli, baca dia bunyinya ri, dua harakah. Kemudian kita bertemu dengan huruf ra. Huruf ra ni baris di atas bunyi ra, tetapi dia bertemu dengan huruf mad alif, maka kita gunakan huruf mad asli dengan dua harakah. Jadi panjanglah bunyi ra itu. Dan ingat, ra baris di atas baca dengan tebal. Ra. Jadi panjang ra. Baru kita jumpa ta baris di bawah bunyinya t, iaitu hamas bunyi lepas t. Ta t. Jadi bunyinya fal mughirati. Mat asli. Jadi 1 1 2 2 1. Kemudian berjumpa dengan huruf sad baris di depan bunyinya su. Kemudian dimati dengan ba, huruf qalqalah bunyinya sob. Sob. Tebal huruf sad itu jangan bunyi macam sin. Sob. Sob. Sad. Su. Sob. Baik, kemudian ha sama juga, iaitu ha tanwin. Apabila kita wakaf, kita jadikan dia mat lewat, bunyinya ha, bunyinya subha. Jadi bila kita baca kedua-dua kalimah itu bunyinya fal mughirati subha. Dapat baik, kita pergi kalimah ayat yang keempat, bermula dengan huruf fa juga. Baik, fa pada sedia atas bunyi fa, ingat bunyi fa, iaitu huruf gigi kacip pergi kepada bibir, perut bawah, perut bibir bawah. Fa, dan hamzah di atas bunyi ingat, fa tu di bibir, hamzah di bawah. Itu sebab dia disebut sini mutaba'idin, iaitu mutaba'idin. Ni ada satu bilang ni sini mutabah sini. Okey. Mutaba'idin ini menunjukkan iaitu mahrajnya berjauh. Jadi kita kena berhati-hati menyebutnya. Daripada fa thar, fa baris di atas bunyinya sa, tapi dia mati dengan ra, bunyinya sar. Tapi sebelum ra baris di atas sa itu kena baca dengan tebal, walaupun ra itu duduk di depan mati di sini, baca dengan tebal. Fa asarna, nun baris di atas na, kemudian bertemu dengan iaitu kalimah bihi, ba baris bawah bi, ha baris bawah juga hi. Perhatikan antara ha ini, iaitu huruf ba berbaris, huruf nun pun berbaris, maka dia jadikan dia mat silah qasirah ditambah huruf ya di sini, dan kita kena baca dua harakah. Bihi, fa asarna bihi, hi, jangan baca hi aja, kena baca hi, dua harakah, dua bit, hi. Kemudian bertemu dengan huruf nun baris di atas bunyi na, tapi dimati dengan huruf qaf, iaitu huruf qalqalah, maka kita kena baca dengan qalqalah sempurna, naqa. Jadi di sini ain baris tanwin baris dua tanwin baris di atas, jadi bunyinya an, tetapi oleh kerana kita wakafkan dia akan jadi mat iwad. Apa yang diwakafkan, yang dijadikan mat iwad, iaitu tanwin itu jadikan baris satu, iaitu jadi mat asli dia, bacaan mat asli. Tapi pada tulisan tak ada mat asli kan, tak nampak. Cuma kita tahu ada huruf mat alif di sini. Jadi kita baca dengan mat iwad, iaitu dua harakah. Baik, kita cuba baca tiga kalimah ini. Fa asarna bihi naqa'a. Kita pergi kepada huruf ayat yang kelima, iaitu bermula dengan fa juga. Banyak fa bermula dengan fa. Baik, kita perhatikan di sini fa baris di atas
Ini huruf istifal fa fa wa baris datar wa fa wa, kemudian sin baris datar bunyi apa? Sa berangin berangin hamas bunyinya sa, tapi dimati dengan huruf ta ta sota sota, iaitu qalqalah sughra. Huruf ta adalah huruf qalqalah ba dal qaf Jadi kita bunyinya fa wasata na, nun baris di atas bunyi na, fa wasatana. Kemudian sama juga bi, ba baris bawah b, hi baris bawah hi bunyinya. Oleh kerana antara di ha baris bawah ini ada huruf yang berbaris, iaitu jim dengan ba, maka dia dijadikan mad silah fasirah bacaannya, ditambah ya di bawah ha ni Jadi bunyinya bihi, kemudian jim baris di atas ja dimati dengan mim. Mim ini adalah huruf izhar syafawi, hukumnya mim mati, hukum mim mati izhar syafawi. Jadi bunyi jam terus tutup bibir, buka balik semula. Nak sebut huruf apa? Huruf ain baris tanwin. Jam'an, tetapi kita wakaf di sini, kita bunyi apa hukumnya? Kita tukar dia jadi mat asli gitu, bacanya macam mat asli sebab dia adalah mat iwad. Itu hukum mat iwad. Baik, kita baca ketiga-tiga kalimah. Fa wasatna bihi jam'a. Hi dua, a dua, sini semua satu-satu. Baik. Kita pergi ayat yang ke-6. Baik. Bermula dengan hamzah baris di bawah dan ditasydidkan dengan huruf nun. Kalau hamzah baris bawah bunyinya e. Sini bunyinya pangkal alkom e. Kemudian bila ditasydidkan dengan huruf nun, kita mati dengan huruf nun. In, tetapi oleh kerana nun bertasydid, dia wajib dibaca, hukumnya wajib dibaca dengan wajib gundah dengan dengung, iaitu in, lebih kurang 2 harakat. In 1, in 2, sampai berdengung dekat pangkal hidung kita. Baik. Kemudian nun baris di atas na. Baik. Perhatikan nun ini baris di atas na. Tetapi dia bertemu dengan apa? Dia bertemu dengan alif lam qamariyah, dibaca dengan izah kamari, iaitu nun dimatikan dengan huruf lam, iaitu bunyinya innal. Kemudian alif di sini baris di bawah dengan hamzah, membawa hamzah baris di bawah bunyinya i juga. Sama sini bunyinya i, tetapi dia bertemu dengan nun yang sukun. Maka kita kena baca dengan hukum ifa, hukum ifa, iaitu bunyinya antara izhar. Kalau izhar in, jadi antara izhar dengan idgham. Kalau kita baca idgham, is, hamzah ni pergi terus pada sin. Kalau idgham, tapi tidak, kita baca pertengahan, iaitu insa, insa, iaitu huruf sin ini baris di atas bunyi insa. Kemudian dia bertemu dengan alif huruf mad, maka kita baca dengan mat asli 2 harakat, dan nun baris di atas bunyinya na. Jadi bunyinya insana. Baik, kalau kita sambung innal insana, kemudian bertemu dengan, iaitu kalimah bermula dengan lam baris di bawah li, kemudian ra baris di atas bunyi ra, tetapi dia ditasydid dengan huruf ba, jadi rab, li rab. Ra baca dengan tebal kerana dia baris di atas. Kemudian ha baris di bawah, tadi ba baris bawah bi, li rab bi tebal ra. Kemudian ha baris di bawah hi. Antara ha ini pula huruf ba baris bawah dan lam baris di atas itu, maka dia duduk di antara 2 huruf yang berbaris, maka dia dijadikan dia mad silah kasirah bacaan, itu ditambah huruf ya di sini dengan 2 harakat, iaitu 2 harakat. Saya tak tulis 2 harakat, bila nampak ni tahu 2 harakat. Kalau ada lagi gelombang situ, itu 4 kali 5 harakat. Jadi bacanya li rabbihi, jadi hi yang panjang 2 harakat. Baik, kemudian bertemu dengan, iaitu kalimah bermula dengan huruf lam baris di atas, bunyinya apa? La, la, iaitu lidah kita pergi ke langit. La, lepas, keluarkan. Kemudian kaf baris di atas, kaf baris di atas depan huruf qaf, iaitu makhrajnya terbuka lidah kita. Ka, la ka. Jadi la ka, kemudian
nun bertemu dengan waw, mati dengan waw di sini, nu bunyinya, tetapi kita wakaf dengan sini huruf yang dal tanwin di sana, iaitu kita wakafkan di sini, kita matikan huruf dal ini, sukunkan huruf dal, jadi kena baca dengan mad arid li sukun. Ya, kemudian huruf dal kita ingat huruf qalah, maka kena juga dibaca dengan mad arid li sukun, dimatikan dengan qalqalah, lantunan. La kanud, la kanud, dapat? Itu bunyi yang lantunan huruf dal tadi. Baik, kita baca daripada mula. Sama-sama kita baca. Innal insana li rabbihi lakanud. Dapat? Ya, yang penting di sini, jangan kita bertangguh. Kita menyambung nali. Nali. Al-insana li li pun tak boleh dipanjangkan, nun pun tak boleh dipanjangkan. Terus nali rabbihi, dua harakat. Okey, itu saya pesanan saya, supaya selalu berhati-hati semasa menyambung. Cuba juga di sini nabihi, nabi, nali, sama. Baik, perhatikan baik-baik. Sini pun sama juga. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-7, iaitu kita bermula dengan huruf wa baris di atas bunyinya wa. Tak ada apa-apa hukum yang mengubah bunyinya, dia tetap bunyi wa. Kemudian hamzah baris di bawah bunyi i, tetapi dia bertasydid dengan huruf nun. Jadi kita kena baca dia in. Tetapi oleh kerana nun bertasydid mempunyai hukum, iaitu wajib digunahkan, wajib bergunah dengan dua harakat. Wa in, baru kita bariskan nun baris di atas bunyi na, wa inna, dah dengung baru pergi pada na. Kemudian ha baris depan bertemu dengan ain berbaris, nun pun berbaris, jadi dia kena tambah huruf waw kecil di sana. Makna kita guna hukum mat silah qasirah, bacanya dengan dua harakat hu itu. Jadi bunyinya wa innahu. Baik, kita pergi kalimah yang berikutnya, iaitu kalimah bermula dengan huruf ain baris di atas a, kemudian lam baris di atas la. Tetapi lam dia ini bertemu dengan huruf mad, tanda kecil aja huruf mad tu, alif. Iaitu kena baca dua harakah, jadi bunyinya a dekat mana? A la atas lam, baru buka mulut a la. Jadi ala. Baik, bunyinya jangan panjangkan a tu, la yang panjang, ala. Selepas itu kita jumpa kalimah zalika. Baik, zal baris di atas bunyinya za. Ingat, mahras zal lain dengan mahras zai. Zai dia kuat sikit bunyinya. Zal ni belakang hujung lidah, berdepan dengan, bertentangan dengan gigi kacip. Zal. Jadi bila baris berapa ni? Baris di atas za. Kemudian bertemu dengan alif kecil di sini, huruf mat, baca dua harakat za. Kemudian lam baris bawah li, kaf baris di atas ka. Zalika. Dapat? Zalika, ka, buka mulut. Baik, dapat dari zalika, za dua harakat. Baik, kemudian bertemu dengan huruf, iaitu kalimah, huruf yang pertama ialah huruf lam baris di atas bunyi la, kemudian shin baris di atas bunyi sya, la sya, kemudian ha baris di bawah hi, dimati dengan ya, hi panjang, kemudian dimatikan dengan huruf dal, dal ni huruf qalqalah. Baca panjang tadi mengikut mat arid li sukun, boleh pilih 2, 4 atau 6 harakat. Jadi hi, tapi mati dengan qalqalah, hid. Cuba kita baca la syahid. Lantun, iaitu sebab dia huruf qalqalah. Apa hukumnya qalqalah kubra? Kerana dia semasa wakaf di hujung kalimah ataupun di hujung ayat. Baik, kita baca daripada mula dan sama-sama kita baca. Saya tunjuk tanda dia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nampak? Yang penting di sini, jangan kita tertangguh ka jadi panjang, lam atau jadi panjang. Jadi kita baca yang nak panjang ni za. Dzalika lasyahid. Okey, dapat Sudah betulkan? Kita pergi, iaitu ayat yang ke-8. Ini yang ke-7, yang ke-8.
Sama juga dia bermula dengan wa innahu. Jadi tak payah saya sebutkan macam mana nak bunyinya, kita baca je. Wa innahu pun ada juga mad silah kasirah, saya baca dengan 2 harakah. Jadi bunyinya wa innahu. Jadi in 2 harakah, hu pun 2 harakah. Kemudian bertemu dengan huruf li hubbi, lam baris di bawah, li bunyinya, ha baris di depan, hu, tapi ditasdidkan dengan huruf ba, maka matikan ha dengan huruf ba. Apa bunyinya? Hub. Hub. Jadi ba baris di bawah, li hubbi. Li hubbi, tetapi ba ini bertemu dengan alif kamariyah, alif lam kamariyah, huruf kha adalah huruf kamariyah, maka kita baca dengan izhar kamari. Huruf apa yang nak izharkan? Huruf lam. Bil. Bil. Kemudian kha baris di atas bunyi kha, tetapi dia bertemu dengan ya yang mati. Jadi sebelum ya baris di atas kena baca dengan lin, iaitu dia ada jadi huruf lin, huruf ya ni. Maka kita baca khai dengan lembut. Kha datangnya daripada hujung halqum khai, ya tengah rongga mulut kita, iaitu tengah rongga mulut kita. Jadi kita baca khairi, ra baris bawah ri, Baik. Oleh itu kita perhatikan di sini, kemudian iaitu huruf ra ni bertemu dengan huruf lam di sana, baris di atas la. Nanti al khairila, baik. Kemudian lam baris di atas la, shin baris di atas sya, Jadi la sya, kemudian dal baris bawah di, bertemu dengan ya di sini huruf mad, iaitu kalau kita dia perhatikan tutup sini jadi mad asli. Tapi oleh kerana ada satu lagi huruf yang kita sukunkan, huruf dal, jadi kita baca dengan mad adil sukun. Berapa kita baca? 2, 4 atau 6 harakat. 2 atau 4 atau 6, kita boleh pilih. 2 atau 4 atau 6. Jadi la syadid bunyinya, la syadid, jangan panjang. La syadid, sini yang panjang. 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita baca. Daripada mula, sama-sama kita baca, bunyikan mengikut baris. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Baik, selip tang saya. Tersilap lidah. Baik, kita baca sekali lagi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi itulah cara membaca daripada ayat 1 sampai ayat 7. Dia ada 11 ayat di sini. Jadi kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Saya turunkan dulu papan ini. Saya pergi papan berikutnya, iaitu bacaannya, iaitu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9. Berarti bermula dengan perkataan afala. Buat ini memang saya tuliskan bismillah, iaitu kalau mau formula ayat, sebab saya gunakan dua-dua papan. Baik, kita pergi dulu. Baris di atas apa? Bunyinya a. Di mana makrasnya? Pangkal halqum. Jadi berat bunyinya a daripada bawah sana. Bertemu pula dengan fa di sini. Pun sama juga, iaitu makhraj yang terlalu jauh, iaitu bermula daripada bawah naik ke atas. Daripada tadi fa bermula, fa pergi kepada hamzah, turun ke bawah. Mutabah idain. Baik. Kita pergi pada huruf yang kedua, suku kata yang kedua, fa baris di atas, fa, afa, lam alif, kemudian di baris di atas itu alif adalah huruf mad, baca dengan mad asli berharakat. Jadi baca dia macam mana bunyinya? Afala, 1, 1, 2, kemudian bertemu dengan ya'lamu, ya baris di atas bunyi ya. Dia mati dengan ain. Ain dekat mana? Tengah halqum. Ya, bunyi ya. Rasa kat sini ada tak ain bunyinya? Ya. Kemudian la baris di atas, la. Kemudian mim baris di depan, mu. Ya'lamu. Bila saya baca eja itu sama-sama mengeja. Ikut. Ya'lamu. Ini tak perlu panjang. Mu. Ya'lamu. Baik, kalau kita tersilap, kita terbaca panjang mu tu sebab dia moncong sikit. Kemudian bertemu dengan kalimah iza, iaitu hamzah baris di bawah i. Ingat, hamzah ni sentiasa menumpang alif, baru dia berbaris. Kalau dia mendahului alif, dia akan jadi huruf mad badan. Jadi baca dia mad badan jadi panjang. Tetapi hamzah baris bawah alif ini
dia baca satu harakah saja, i. Kemudian zal alif, zal baris di atas bunyi za, kemudian bertemu dengan huruf mat, baca dengan mat asli dua harakah, iza. Kemudian bertemu dengan ba baris depan, bu mati dengan ain. Tadi ya mati dengan ain, ni ya mati dengan ain, ni ba mati dengan ain, bunyinya bu, bu. Ba huruf bibir pergi kepada huruf ain tengah halqum, bu. Kemudian tha baris bawah bunyinya si, itu belakang hujung lidah bertentangan gigi kecil, tha si. Jadi ra baris di atas bunyi ra tebal kerana garis baris di atas. Jadi bunyinya bu siro. Kemudian bu siro ni bertemu dengan apa? Kalimah ma di sini. Mim alif ma asli ma, Jadi bu sirama, juga panjang, tak ada panjang-panjang kan. Rama, jangan ra panjang, ma saja yang perlu baca dua harakah. Bu sirama. Kemudian huruf fa baris bawah fi, dia bertemu dengan ya, dicantumkan dengan ya yang sukun, bunyinya fi. Baca dia macam mana? Belum tentu lagi kita boleh baca fi saja. Perhatikan kalimah yang berikutnya. Baik, saya dah tulis di sini. Dia bertemu dengan alif lam qamariyah. Huruf qaf adalah huruf qamariyah, maka dia kena baca dengan izhar kamari. Jadi bunyi fa ini apa? Terus pergi kepada alif lam, iaitu fil. Fil. Kemudian qaf ini baris depan ku, fil ku. Ba baris depan bertemu dengan waw di sini, bu. Tetapi ada huruf selepas huruf mat itu, huruf ra yang disukunkan kerana kita wakaf kat sini, melainkan kita sambung. Jadi bunyinya al-kubur. Jadi bunyi daripada sini fil kubur. Jadi cuba kita baca daripada mula. Sama-sama tarik nafas, sebab saya baca perlahan, takut tak cukup nafas. Kalau tak cukup nafas boleh berhenti mana-mana dan sambung aja. Sebab kita belajar. Dan itu dipanggil wakaf darurat, kalau kita berhenti di mana-mana. Baik, ingat tu, itu salah satu daripada jenis wakaf. Sebab kita belajar memang kita selalu guna wakaf darurat. Kita berhenti macam tu. Afalah kita berhenti, kita cerita lagi kan. Baik, bermula daripada hamzah baris di atas. Afala ya'lamu iza bu'thira ma fil qubur. Panjang 2, 4 atau 6 harakah, saya buat 4 saja. Dapat. Kita pergi kepada ayat yang ke-10. Baik, kita bermula dengan huruf waw baris di atas bunyinya wa. Wa. So ingat, huruf waw adalah huruf bibir yang terbuka. Wa. Banyak moncong sikit. Wa. Kemudian ha baris depan hu pun dia ikut waw. Besar itu sebab baris depan ni dia bentuk waw. Sebab dia akan guna huruf waw. Ha waw. Bunyinya hu. Baris depan hu, wahu, tapi dimatikan dengan huruf sad di sana sebab sad itu bertasydid. Bunyinya wahus. Tebal sad, bukan sin, sad. Dia ternaik lidah kita sikit. Wahus si, sad baris bawah si, la. Wahus sila, kemudian bertemu dengan lam baris di atas la. Wahus sila ma, sila ma. Baik, ma di baris di atas 2 harakah. Dia boleh panjang. Lam tak boleh panjang. Lama boleh. Baik. Kemudian fa di sini baris di bawah bertemu dengan, sama juga dengan tadi, dia bertemu dengan alif lam qamariyah. Kali ini perhatikan, saya tulis juga. Sebab sebelum ini saya tak sebut apa nama alif lam ini. Iaitu alif lam ini adalah namanya alif lam syamsiah, kerana selepas, kalau ikut tanda, selepas huruf lam yang sukun ini ada huruf yang bertasydid. Itulah menunjukkan dia adalah huruf syamsiah. Iaitu apa hurufnya di sini? Huruf sad, kerana dia bertasydid. Jadi bacanya diidgham syamsikan. Huruf apa yang idghamkan? Fa kepada huruf sad, iaitu fis. Fis, tebal sad ni. Fis, su, sad baris depan su, kemudian dal baris depan du, bertemu dengan waw di sini bagi panjang 2 harakah kalimat asli. Tetapi dia diwakafkan dengan huruf ra, maka dia baca dengan mat alif disukun. Maka kita baca dia sudur, dan ra itu kena tebal, rut, dengan sudur rendah itu, dia mesti ra tu tebal walaupun dia baris bawah sebab sebelumnya baris hadapan. Jadi bacanya fis sudur. Baik, kita baca daripada mula.
Wa hussila ma fis sudur. Dapat. Baik. Itulah cara membacanya. Saya baca perlahan tadi kan. Kalau tak tu saya ulang balik semula. Wa hussila ma fis sudur. Baik, huruf yang ayat yang terakhir dah ayat yang ke-11. Bermula dengan hamzah baris bawah dan bertasydid dengan huruf nun. Kita dah jumpa banyak tadi huruf-huruf sebelum ini, iaitu kalimah sebelum ini, iaitu inna, iaitu kita baca hamzah baris bawah in dan diundahkan dengan huruf nun sepanjang 2 harakah, iaitu sepanjang 2 harakah. Kalau saya tak tulis pun nun bertasydid, ingat didengungkan 2 harakah. In nun baris di atas na, inna, kemudian bertemu dengan kalimah ra baris di atas, huruf yang pertama, suku kata pertama ra baris di atas, ra bunyinya, tetapi dia tasydid dengan huruf ba, bunyinya rob. Jadi ra baris di atas kena baca dengan tebal, rob. Kemudian ba baris di atas bunyi ba, rob. Bila kita cakap rob ada qalqalah, tapi bila kita terus sama rob, tak ada dah qalqalah tu. Dia hilang sebab dia tidak mati di situ, ba itu tidak mati. Baik, rob ba, kemudian ha baris depan hu bertemu dengan mim yang sukun, jadi bunyinya hum. Baca macam mana, nak panjang ke nak dengung ke tidak? Tidak boleh. Kena baca dengan izhar syafawi. Bunyinya rabbahum, terus tutup b. Rabbahum, terus tutup bibir. Tak ada panjang-panjang hum itu. Kemudian terus pergi kepada kalimah yang berikutnya, ba baris bawah bunyi b, ha baris bawah bunyi hi, tapi dimati juga dengan mim. Juga sama juga, iaitu kita baca dia dengan izhar syafawi. Baik, semasa menyambung ini mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan, ini tak pernah kita ceritakan sebelum ini. Kena baca dengan ikhfa syafawi. Ini hukum mim mati bertemu dengan ba. Bukan nun mati atau sukun bertemu dengan ba, itu baca dengan iqlab. Tetapi apabila mim mati bertemu dengan ba, dibaca dengan ikhfa syafawi. Iaitu kita baca macam mana? Rabbahum bihim. Kalau kita baca gitu saja, kita tak boleh dengungkan dia. Bila ikhfa ni kita dengungkan dia, iaitu rabbahum bihim. Dapat? Baik, itu namanya ikhfa syafawi. Baik, kita terus dengan kalimah berikutnya, bermula dengan huruf ya baris di atas, dimati dengan waw di sana. Maknanya dia jadi huruf, waw ni jadi huruf lin. Ingat, huruf lin ialah waw dan ya saja. Alif tidak boleh jadi huruf lin, huruf waw dan ya. Dan waw baris di atas sebelumnya, maka dia dibaca dengan lin, iaitu bunyi yaw. Lembut saja bunyinya, yaw. Satu harakah saja, yaw. Kemudian mim baris di atas ma, yauma. Kemudian hamzah di sini, baik. Baris bawah i, pangkal halkum. Kemudian zal di sini, baris 2 di bawah. Kemudian bertemu dengan lam yang bertasydid. Maka kita kena baca dengan apa? Tanwin bertemu dengan lam. Bertemu dengan lam atau bertemu dengan ra, kena baca dengan idgham bila guna, tanpa dengung. Bunyinya zil. Tak ada dengung. Zil, bunyi macam baris satu je. Zil, yauma idzil, la, lam baris di atas, kha baris atas bunyi kha, ba baris bawah bunyi bi, bertemu dengan ya, panjang sikit bi, kemudian mati dengan ra. Iaitu bir, bir la khabir, huruf ra, dan ra ni baca dia nipis sikit sebab dia baris di bawah. La khabir. Kita baca daripada mula, perlahan-lahan kita baca. Yang pertama, saya baca 2 kali ni. Tarik nafas sebab kita takut kita sangkut nanti. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Perhatikan tadi, saya dengar kat sini lama, lebih daripada 2. Sebab saya nak pastikan orang yang belajar tak apa, lama sikit kita bunyi. Nampak dia bunyi dengung, sampai terasa bergetar di pangkal hidung kita, maknanya dengung kita sempurna. Inna rabbahum, sampai bergetar rasa pangkal hidung kita, maknanya kita sempurnalah ikhfa kita. Itu dengan dengung. Bihim, bihim, ini baru izhar syafawi, tak ada bunyi apa-apa. Matikan dengan mim, tutup bibir. Yang ni
Rabbahum, bibir tertutup tapi dia ada angin selebar kertas, selai kertas ya. Him, kemudian yauma idzin la khabir, kita baca terus sekali lagi. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Tadi saya tersilap, saya betulkan. Itu di sini. Ni masa ni kita nak jaga. Kita boleh tersilap lidah kat sini. Jadi baca betul-betul, perhatikan di mana nak ifa' syafawi tadi. Okey. Dengan itu, itulah saja iaitu surah Al-Adiyat, siri yang ke-16 pada hari ini. Dan selamat berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.